Baiklah pelajar, sekarang kita akan teruskan perbincangan ya skema jawapan untuk soalan bahagian B ya, iaitu soalan yang pertama bagi soalan animasi 2D Macromedia Flash, dan soalan yang kedua berkaitan dengan analisis cost ya. Okey, kita lihat dahulu soalan yang pertama untuk bahagian B. Anda pernah menghasilkan animasi seperti Raja 1B daripada Raja 1A menggunakan Macromedia Flash. Jika kita lihat di sini Raja 1A dia ada dua layer, layer rama dan layer latar telah disediakan. Kita lihat perubahan yang berlaku dalam Raja 1B. Okey, dalam Raja 1B satu layer telah ditambah iaitu layer guide. Kemudian okey, keyframe juga telah bertambah sehingga frame 50 dan pada layer latar terdapatnya uh, Create Motion Twin ya. Kita nampak ada satu garisan dan layer tersebut telah berwarna biru. Kemudian kita lihat pada image rama-rama, kedudukannya telah dialihkan pada frame 50 berada pada hujung garisan ya. Jika pada Raja 1A, dia berada pada frame 1. Jadi pada frame ke-50 dalam Raja 1B, rama-rama berada pada hujung garisan. Jadi, setiap perubahan tersebut pelajar kena terangkan dalam langkah-langkah bagi menghasilkan animasi tersebut. Okey, jadi sebelum cikgu tunjukkan menggunakan Macromedia Flash, cikgu akan tunjukkan skema jawapan ya, yang sepatutnya pelajar tulis. Okey, jadi kita lihat langkah-langkah yang sepatutnya ya. Jadi langkah yang pertama adalah okey, pelajar kena klik butang Add Motion Guide ya, satu markah ya. Klik butang Add Motion Guide ataupun pelajar boleh juga tulis pilih menu bar klik Insert Motion Guide. Langkahnya tetap sama. Okey, langkah yang kedua, klik frame 1 layer guide ya, iaitu pada frame 1 layer guide, hasilkan satu garisan seperti dalam Raja 1B menggunakan pencil tool. Jadi automatik pelajar akan dapat dua markah sekiranya pelajar menggunakan pencil tool. Tetapi jika pelajar menggunakan line tool, maksudnya pelajar kena buat garisan zigzag. Kemudian lengkungkan menggunakan bukan pencil tool ya, lengkungkan menggunakan selection tool ataupun arrow tool. Okey, lengkungkan garisan. Jadi jika pelajar guna line tools satu markah, lengkungkan guna selection tools atau guna arrow tool satu markah. Okey, kita lihat langkah yang ketiga setelah garisan sudah dihasilkan. Klik frame 50 layer guide, tekan F6 satu markah ataupun pelajar boleh tulis klik frame 50 layer guide, pada menu bar pilih insert keyframe. Jadi langkahnya tu ada dua, pelajar boleh pilih salah satu. Okey, dan yang kelima, ulang langkah untuk layer rama dan layer latar. Automatik dua markah. Satu markah untuk layer rama, satu markah untuk layer latar bagi menambah keyframe sehingga frame 50. Jika pelajar tidak tulis ulang langkah, pelajar juga boleh tulis klik frame 50 layer rama, tekan F6. Kemudian klik frame 50 layer latar, tekan F6. Okey? Okey pelajar. Seterusnya, langkah yang keenam, aktifkan layer rama ataupun klik layer rama. Bila kita klik layer rama, automatik nanti setiap frame yang terdapat dalam layer rama akan dihitamkan. Jadi, pada frame yang dipilih atau pada frame yang dihitamkan, klik kanan tertikus, pilih Create Motion Twin. Ataupun pelajar boleh tulis pada menu bar, pilih Insert Create Motion Twin. Okey, pelajar boleh gunakan simbol ni ya untuk menunjukkan langkah seterusnya bagi fitur yang digunakan ya, apa yang akan diklik seterusnya pada suatu fitur yang dipilih. Okey, so Create Motion Twin tadi satu markah. Okey, langkah yang seterusnya, setelah buat Create Motion Twin, dia akan hasilkan satu garisan ya, satu garisan. Kita akan nampak garisan anak panah pada layer rama tadi. Kemudian klik frame 50 layer rama, pindahkan image rama ke hujung garisan seperti dalam Raja 1. So kita klik frame akhir layer rama itu ya, frame 50, kita pindahkan rama itu ke hujung garisan ya, rama-rama itu ke hujung garisan. Kemudian tekan enter ataupun pelajar boleh tulis tekan control enter untuk melihat hasil animasi.
Okay, jadi sekarang cikgu tunjukkan jika menggunakan perisian. Okay, so ni perisian flash. Okay, kita ada Raja 1A tadi, dia ada layer rama dan layer latar. So, langkah pertama, klik butang Add Motion Guide. So, klik. Okay, pada frame 1, butang Add Motion Guide, kita hasilkan garisan sama ada menggunakan pencil tools ataupun menggunakan line tool. Okay, sekarang cikgu tunjukkan menggunakan line tool ya. Okay, cikgu gunakan line tool. Okay, klik. Okay. Jadi garisan jika menggunakan line tool ni, dia garisannya tidak smooth. Jadi kita kena lengkungkan dia menggunakan arrow tool ataupun boleh juga dipanggil selection tool. Okay, so kita buat lengkungan garisan tersebut. Okay. Okay, pelajar, okay, kita lengkungkan seperti itu. Okay, sehingga garisan tu seperti dalam rajah lah terhasil seperti dalam rajah 1B. Okay, setelah selesai, kita klik frame 50, layer guide, tekan F6 ataupun klik insert key frame. Okay. Kemudian ulang langkah untuk frame rama ya, klik frame rama, tekan F6 ataupun klik insert keyframe. Okay, begitu juga untuk frame layer latar, insert keyframe pada frame ke-50. Okay, yang seterusnya, kita aktifkan layer rama. Okay, so aktifkan layer rama. Pada frame yang dipilih, klik kanan tertikus, create motion twin. Ataupun pelajar boleh pilih mode insert create motion twin. Jadi langkahnya sama ya. Okay, cikgu buat semula. Aktifkan layer rama. Pada frame yang dipilih, klik kanan tertikus, pilih create motion twin. Okay. Klik frame 50 layer rama. Alihkan ataupun frame 50 layer rama. Ubah kedudukan rama-rama ke hujung garisan. Jadi tekan Ctrl Enter untuk melihat hasil animasi. Jadi kita nampak rama-rama tersebut bergerak ke hujung garisan. So pelajar boleh tekan Ctrl Enter. Seperti ini ya. Jadi itulah langkah-langkah untuk menghasilkan animasi seperti dalam soalan nombor 1. Sekarang kita pergi kepada soalan yang terakhir ya untuk bahagian B, iaitu soalan berkaitan dengan analisis kos. Untuk analisis kos ini, soalannya sangat mudah kerana jadual telah disediakan, pelajar hanya perlu membuat pengiraan sahaja ya. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Kita lihat pada soalan yang pertama untuk analisis. Anda diminta menghasilkan sebuah persembahan multimedia bagi mempromosikan barangan syarikat sukan dengan kos tidak melebihi RM30,000. Jadual 1 menunjukkan jadual proses kerja. So dalam jadual proses kerja ni dia ada pasukan produksi yang terlibat serta dia ada proses kerja ya ataupun fasa-fasa yang terlibat dalam mereka bentuk produk multimedia. So kita lihat di sini fasa X dan fasa kedua dan fasa keempat dikosongkan ya, fasa X dan fasa Y. Jadi lengkapkan jadual 1 dengan menamakan fasa pembangunan produk multimedia. Jadi fasa pembangunan dia akan bermula dengan yang pertama analisis keperluan. Selepas analisis keperluan, dia akan disambung dengan fasa reka bentuk. So jawapannya fasa reka bentuk. Seterusnya fasa pembangunan dan Y pula ialah fasa pengujian ya. Pengujian dan penilaian. Pengujian dan penilaian. Kemudian fasa terakhir ialah pembungkusan dan pengedaran. Jadi semua ini kita telah belajar dalam modul yang ke-7 ya. Modul yang ke-7. So itu jawapannya ya pelajar. Yang seterusnya kita lihat
lengkapkan jadual keseluruhan kos projek. Okey, so yang pertama kos buruh. Okey, yang ini nilai sudah dibagi ya, kadar upah, jumlah hari serta jumlah kos itu. Jadi yang operasi yang terlibat hanyalah darab ataupun bahagi sahaja. Jadi sekarang dia bagi di sana, mereka bentuk bekerja selama 25 hari, kosnya RM5,000. Jadi pelajar kena bahagikan 5,000 bahagi dengan 25 hari untuk dapatkan kadar upah. Jadi pelajar akan dapat upahnya adalah RM200. Okey, boleh letak perpuluhan ataupun tidak. Okey, seterusnya kita lihat pada pakar audio dan video. Okey, jadi untuk dapatkan jumlah hari bekerja pakar audio dan video, pelajar kena dapatkan dahulu kos. Okey, jadi di sini jumlah kos buruh telah diberikan dan hanya kos untuk pakar video dan audio sahaja tak tiada. Jadi jumlah kos buruh ini akan ditolak dengan 3 kos buruh di atas ya. Jadi bila ditolak kita akan dapat RM4,750. Kemudian RM4,750 ini untuk mendapatkan jumlah hari bekerja, ya, untuk dapatkan jumlah hari bekerja, kita kena bahagi dengan 190 ataupun pelajar boleh rujuk pada jadual ya. Pakar video, jumlah hari bekerjanya ialah 25. Okey, so sama ada pelajar bahagi 4750 bahagi 190 ataupun rujuk pada jadual proses kerja. Okey, so sudah dapat 3 markah. Okey, yang seterusnya kita lihat yang seterusnya ya, kos peralatan. Okey, kos peralatan pun sama ya. Pencetak dan pengimbas, okey, di sini kosnya tidak dibagi, tapi kita sudah ada jumlah kos peralatan keseluruhan. So, 5,690 tolak dengan kos untuk kamera video dan komputer, kita akan dapat kos untuk pencetak dan pengimbas. So, kita dapat RM1,000. Okey, kemudian RM1,000 bahagi 500, kita akan dapat kuantitinya sebanyak 2. Dan begitu juga dengan kamera video, ya. 1,690 bahagi 2, kita akan dapat RM845. Ya, pelajar. Oke, seterusnya kita pergi kepada kos sampingan. Oke, kos sampingan. Oke, pelajar hanya perlu tambah sahaja semua kos sampingan yang ada dan pelajar akan dapat RM1,950. Dan yang terakhir, jumlah kos keseluruhan projek. Jadi untuk dapatkan jumlah kos keseluruhan projek, pelajar kena tambahkan jumlah kos buruh tambah dengan jumlah kos peralatan tambah dengan jumlah kos sampingan. Jadi jika pelajar tulis, pelajar akan dapat 22,350 ditambah dengan 5,690 ditambah dengan RM1,950 dan pelajar akan dapat jumlah kos keseluruhan ialah RM29,990. Jadi itulah jawapan untuk soalan bahagian analisis kos. Jadi cikgu minta pelajar salin semula ya jawapan skema jawapan bagi kedua-dua soalan Macromedia Flash untuk animasi motion guide dan juga soalan analisis kos ini bagi kegunaan dan rujukan pada masa akan datang. Jadi itu sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.